Baiklah, so kita akan sambung dengan standard pembelajaran yang terakhir, iaitu 3.2.6, menyelesaikan masalah yang melibatkan penaklulan logik. Okey, kita tengok contoh Okey, raja di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dengan sel A. Pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah P dalam kurungan T sama dengan 2 kuasa T. Dengan keadaan T ialah bilangan hari. Okey, soalan A dia, berapakah bilangan sel baru akan terhasil pada hari ke-8? Dan yang kedua adalah, pada hari ke-berapakah bilangan sel baru ialah 2048. Okey, jadi kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan dia adalah mula-mula. Okay, kita faham dulu masalah dia. Okay, dia kata dia suruh kita cari bilangan sel baru. Okay, sebelum tu dia dah bagi rumus P dalam kurungan T sama dengan 2 kuasa T. Dari sini kita boleh nampak sebenarnya bentuk soalan ni adalah bentuk yang secara yang menghasilkan kesimpulan secara didaktif. Maknanya daripada umum ke khusus. Okay, kalau umum ke khusus bermaksud dia berbentuk hujah didaktif. Okey, sebab didak kan umum khusus, didak besar ke kecil. Okey, jadi kita teruskan pula dengan macam mana step seterusnya. Okey, kita dah bina kesimpulan, maknanya kita fahamlah ini adalah didaktif. And then kita yang kedua, menghitung bilangan sel baru pada hari ke-8. Okey, dia suruh kita cari hari ke-8. Okey, jadi kita dekat sini kita fahamlah. Hari ke-8 ni adalah variabel dia adalah T. T sama dengan 8 sebab dekat atas ni dia kata dah T ialah bilangan hari. Okey. Jadi kita hanya perlu gunakan rumus yang diberikan P dalam kurungan 8 sebab tadi rumus dia kan T sama dengan 8, kita gantikan je. T sama dengan 8 ni masukkan je dalam formula ni. Okey, lepas tu kita merancang strategi lah. Gantikan T ke dalam 8, gantikan T dengan 8 ke dalam P dalam kurungan T sama dengan 2 kuasa T. Okey, kita akan dapat, kita terus kira lah. Dapat 2 kuasa 8 dapat berapa? Tekan kalkulator dapat 256. Okey. Dan kesimpulan dia adalah 256 sel baru akan terhasil pada hari ke-8. Jadi, dapatlah terjawab di sini. Pada formula tu, kita masukkan T sama dengan 8, kita gantikan sebab T adalah hari, 8 pula adalah hari yang diminta. 8 hari yang ke-8 berapa dapat nilai. Kita gantikan, kita kira, kita dapat jawapanlah 256 yang akan terhasil pada hari ke-8. Okey. Kita tengok yang B pula. Pada hari keberapakah bilangan sel baru ialah 2048. Maksudnya sekarang ni tadi dia minta T, sekarang ni dia minta yang 2 kuasa T pula. Okey, 2 kuasa T pula. Macam mana nak cari T tu? Okey, jadi kita tahulah dia suruh kira hari. Tadi dia suruh kira sel baru, ni suruh kira hari pula. Okey. Jadi hitung hari ke berapa bilangan baru ialah 2048. Hitung T dengan P dalam kurungan T sama dengan 2048. Okey. Jadi rancang strategi lah. So kita kena selesaikan 2 kuasa T sama dengan 2048. Sebab apa tadi? Formula dia atas ni 2048 ni bersama dengan formula 2 kuasa T. Okey, jadi kita nak comparekan lah. Untuk cari nilai T tu macam mana? Okey, macam ni jalan kerja dia. So, untuk dapatkan kita kena samakan base, number base dia. So, bila dia 2, kita kena jadikan ni 2 kuasa berapa juga untuk dapat nilai 2048. Maknanya awak kena try and error lah. So, 2 kuasa berapa? Dapat 2048. Okey. Jadi kat sini 2 kuasa 11 dapat 2 kuasa 48. Lepas ni kita boleh compare lah. T 2 dengan 2 sama. Okey, potong. T sama dengan 11. Jadi T adalah 11. Jadi pada hari ke-11 lah bilangan sel baru akan menjadi 2048. Okey, gitu. Ini adalah contoh untuk didaktif, hujah didaktif. Jom kita tengok hujah induktif. Hujah induktif daripada khusus ke umum. Okey. So kita tengok contoh. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy pada satu pagi. Okey, satu pagi. Masa 8 pagi jumlah kereta mainan 270. 9 pagi 520. 10 pagi 770. 11 pagi 1020. Okey, kita nampak kan aturan dia sedang menaik daripada pagi ke daripada pukul 8 pagi hingga ke 11 pagi. Okay, kita tengok soalan pertama A.
Bina satu rumus umum bagi bilangan kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Okey, dia suruh bina rumus. Jom kita tengok rumus dulu. Okey, first kali kita kena fahamilah apa yang dia nak. Kesimpulan ni maksudnya dia suruh bina kesimpulan secara induktif. Daripada khusus, dia suruh lahirkan umum lah, rumus yang umum. Okey, jadi kita perlu yang pertama rancang strategi dulu. Kita kena perhatikan pula nombor yang dibentuk oleh kereta mainan yang dihasilkan. Okey, kita tengok balik jadual tu. 270, 520, 770, 1020. Okey, daripada sini kita kena bentuk satu formula, satu rumus. Okey, daripada situ kita boleh tengoklah. Okey, 270 sama dengan 250 tambah 20. Okey, 520 sama dengan 2 dalam kurungan 250 tambah 20. Okey, 770 sama dengan 3 dalam kurungan 250 tambah 20. 1020 sama dengan 4 dalam kurungan 250 tambah 20. Okey, kat sini sebab apa jadi macam ni? Okey, dia seperti yang awak tahu, kita N tu mesti dalam aturan. Maksudnya tak kira lah mula daripada 0, 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4. Dia mesti daripada kecil ke besar dan secara teratur. Bukan secara tidak teratur. Okey, jadi kita dapat, kenal lah, kita dah kena try and error lah kat sini. Bila kita letak 1, okey, 1 darab dengan 270, okey, dia akan dapat 270. Okey, bila kita try 2 pula, 2 dalam 270 akan dapat juga tak 520? Tak dapat kan? Kita akan dapat 540. Lepas itu kita kena tahulah, kita kena try benda lain pula. Kita tak boleh gunakan formula yang tu. Kita kena tukar lain. Jadi kita try yang ni lah. Kalau ikut formula ni, 1 darab 250 tambah 20. Okey, sebab apa? Sebab bila dia 250 tambah 20, dia akan dapat 270. Kalau kita try yang kedua pula, 2 darab 250 tambah 20 akan dapat 520. Maksudnya dia jawapan tu tak lari daripada rumus tu. Okey? Kita kena try and error lah yang ni. Yang untuk apa ni? Penyelesaian masalah ni memang akan memerlukan pemikiran yang sangat kritis lah. Okey, jadi kita tengok Jadi kita guna konsep potong-potong. Potong. Ini adalah numbering seterutan. Maknanya 250 akan darab dengan N tambah dengan 20. So, N akan bermula dengan 1, 2, 3, 4. So, kita akan dapat satu rumus yang umum iaitu bilangan kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy ialah 250 N tambah 20. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Okey. Ini adalah rumus lah, contoh untuk hasilkan daripada khusus kepada umum. Okey, kita tengok pula yang B. Kilang toy beroperasi daripada pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam, 5 hari dalam seminggu. Berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari? Okey, dia tanya pula hari, ikut hari. Daripada rumus tadi kita tahu kan yang N kita kira tu adalah hari sebenarnya. Okey, N yang kita kira ni, ini adalah hari. Okey. Alright. So, kita dapat tengok, okey. Maafkan saya, N tu adalah jam tau, jam. Saya silap. N tu jam. Okey, reset mind. Okey, N tu adalah jam, bukan hari. Jam dalam masa sehari. Okey. So, dia kata kat sini 7 pagi hingga 10 malam. Kita kira lah berapa lama dia beroperasi dalam satu hari. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bermaksud dia beroperasi selama 15 jam sehari. Okey, dekat sini kita tahulah N adalah sama dengan 15 jam. Okey. Sebab dia suruh kira berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari. Jadi kita kira satu hari je. Kita tak perlu darabkan dengan 5 hari. Okey, sebab dia nak satu hari je. Okey, lepas tu kita masukkan je dalam rumus tadi tu dengan rumus umum yang dibina di soalan A, gantikan N dengan 15 untuk cari berapa kereta mainan yang dihasilkan bagi sehari. Okey. Tadi kan rumus yang kita dapat ni adalah rumus untuk sehari. Untuk kita kira. N ni adalah jam. Okey, N ni adalah jam. Okey. Sebab kita nampak kat sini kan. Okey, 8 ke 9, 1 jam. Okey, lepas tu 9 ke 10, yang ke 2 jam pula. Okey, dia punya turutan tu secara meningkat. Okey, kita tengok yang ni. Okey. Kita dah gantikan dengan formula tadi. Formula tadi kan 250 dalam kurungan N tambah 20 kan. Jadi kita gantikan je 15 jam. Kita nak tahu hasil kita dapat berapa untuk 15 jam tu. Kita mainan yang dihasilkan. Kita akan dapat 3770. Jadi jawapannya, kilang toy akan menghasilkan 3,770 kereta mainan dalam satu hari. Okey, itu nombor
B1. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Kilang Toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan. Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. Adakah Kilang Toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini pada masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian supaya Kilang Toy dapat menyiapkan pesanan ini. Okey, jadi kita tengok, kita fahami dulu masalah dia. Dia suruh kita kira, dia suruh kita tengok sama ada pesanan ni dia dapat siapkan tak dalam masa yang ditetapkan. Jadi macam mana nak kira? Okey, kita faham dulu. Kilang Toy perlu menghasilkan sekurang-kurangnya 25,000 kereta mainan dalam masa 5 hari. Okay, 5 hari ni kena siap 25,000 kereta. Okay, sekarang ni kita nak kira, boleh ke tak dia orang buat dalam 5 hari ni 25,000 kereta. Jadi, lepas tu Kilang Toy menghasilkan 3,770 kereta mainan dalam sehari. Macam kita kira tadi lah. Okay, 3,770 sehari. Lepas tu, okay, kita kena hasil sehari ni kita kena darab dengan 5 hari. Sebab dia nak tengok, darab 5 hari ni dapat tak sama dengan 25,000 ataupun kurang. Okay. So, bila dia didarabkan, kita akan tengok 3,770 darab 5 dapat 18,850. Okey, 18,850 ni adalah kurang daripada order yang didapat. Maknanya 25,000. Dia nak dalam 5 hari 25,000 siap. Tapi sekarang ni 5 hari yang dia dapat buat adalah 18,000 je. 18,850. So, tak dapat memenuhi pesanan yang diberikan. Jadi macam mana? Kilang Toy tidak dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan. Okey, jadi cadangan Kilang Toy memanjangkan waktu operasi kepada 20 jam sehari supaya dapat menghasilkan 5,020 sehari. Jadi kita akan darabkanlah 5,020 darab dengan 5 hari akan dapat 25,100. Dia lebihlah daripada pesanan yang minta. Tak apa, lebih, jangan kurang. Macam tu. So, inilah cara untuk kita selesaikan. Maknanya soalan-soalan ni penyelesaian masalah ni adalah berdasarkan situasi. Kita kena faham dulu, dia ada teknik-teknik dia dulu. Kita kena faham dulu masalah, kita rancang strategi kita nak buat apa, kita kira, laksanakan strategi, lepas tu kita buat kesimpulan. Okey, itu adalah teknik-teknik untuk menyelesaikan penyelesaian masalah dalam penaklukan logik. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, jadi kita akan jumpa pada hari Khamis nanti. Untuk latihan tutorial, saya makan jawapan. Okey, itu sahaja dari saya. Maaf segala kekurangan, kesilapan. Terima kasih. Okey, all the best. Okey, selamat menjawab latihan pengukuhan yang telah diberikan. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.